kitab Risalatul Tauhid, muka surat 18. Pada kata Tuan Pengarang di mana? Sesungguhnya situ. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata Tuan Pengarang, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikannya rahmat dan kita memperolehi manfaat daripada ilmunya. Sesungguhnya ada perkataan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyebut perkataan muka, yang terjemah daripada perkataan wajhun, wajhu, wajhu, waw jim ha simpul, wajh, wajah diterjemah ke dalam bahasa Melayu muka, dan tangan di dalam bahasa Arabnya yadun, ya dal, yadun diterjemah ke dalam bahasa Melayu tangan. Muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu, perkataan mana? Perkataan wajhun dan yadun, yang diterjemah wajhun tu muka, yadun tu tangan. Maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqadkan. Mana kita beriman. Wajib kita berimankan akan perkataan itu sabit. Makna sungguh ada secara yang layak dengan Allah Ta'ala. Wajah layak pada Allah Ta'ala. Yadun layak pada sifat ataupun zat Allah Ta'ala yang maha suci. Maha suci daripada apa? Daripada berjisim. Kalau kita terjemah wajhun kepada muka tu, apa makna muka? Muka? Muka ni muka. Berjisim. Jadi Tuhan berjisim tak? Tidak. Dan kalau bila kita kata muka Allah Ta'ala ada muka serupa kita, tidak. Lepas tu, muka layak pada Allah Ta'ala, macam tu? Sesuai, muka yang sesuai dengan Allah Ta'ala. Boleh kita gitu? Tak boleh. Maha suci Allah daripada berjisim ataupun bermuka. Dan maha suci Allah Ta'ala, suci daripada apa? Suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Jadi bila kata subhanallah, kita bertasbih. Apa makna tasbih? Menyucikan Allah. Menyucikan daripada apa? Segala sifat kekurangan dan sifat-sifat yang tak layak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu erti tasbih. Kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Apa maknanya? Menyucikan Allah. Maknanya kita nak cuci hati, nak cuci pegangan hati kita daripada apa? Perkara-perkara yang tak layak atas, pertama, zat. Kedua, sifat. Dan yang ketiga, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Makna menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Suci Allah, apa dia? Menyucikan zat diri Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sama dengan makhluk. Seperti mana yang kita telah pelajari sebelum daripada ini. Tengok balik. Ulang kaji sikit sebab lama cuti. Kat sebulan lebih cuti. Aku tak ingat. Jadi sifat yang kita belajar ni sifat apa Juan? Yang kita belajar, sedang belajar ni? Sifat apa? Sudah. Sifat apa? Bersalahan. Dalam bahasa Arabnya apa dia? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru. Apa maknanya? Apa maknanya? Apa? Maha suci Allah. Mana?
menafikan. Mana Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baharu. Siapa tu baharu? Makhluk. Makhluk lah. Jadi Allah Ta'ala, makna mukhalafah ni Allah Ta'ala tak sama. Sifat Allah Ta'ala ni tak sama langsung dengan yang baharu. Tak sama dari segi apa? Pertama tengok balik. Tengok balik. Pertama tak sama, dalam kitab kita sebut bersalahan. Makna bersalahan, tak sama Tuhan dengan yang baharu pada zatnya, pada dirinya tu tak sama. Diri kita dengan sama-sama kita ada tak sama? Ada, lebih-lebih kurang lah, sama lah. Apa antaranya? Zat kita ni, zat kita ni menempati ruang, mengambil ruang, mengambil lapang. Apa lagi persamaan kita dengan yang lain? Apa dia samaannya? Muda, tua, kan? Sihat, sakit. Zat diri kita tu, diri kita. Itu boleh jadi sifat juga. Maknanya sifat kita sama lah, sama kita ni sifat. Ada yang warna kulitnya lebih kurang sama. Tapi Tuhan langsung tak boleh kita samakan. Pertama dari sudut zatnya. Yang kedua dari segi apa? Bagus. Maknanya tak sama Tuhan itu. Bersalahan Tuhan. Maknanya tak sama Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya. Sifat baharu ni apa dia? Contohnya besar, kecil, sedang. Lagi apa? Kurus, kuat, lemah. Apa lagi? Macam-macam lah. Tu sifat-sifat tu. Lembut, keras. Apa lagi? Jadi tak sama Tuhan dengan segala yang baharu dari sudut apa? Dari sudut sifat. Dua. Dari segi yang ketiga, bersalahan. Maknanya tak sama Tuhan dengan yang baru dari sudut perbuatan. Kerana perbuatan yang baharu ini tidak memberi kesan. Jadi perbuatan yang memberi kesan, perbuatan yang mana? Perbuatan yang satu. Siapa? Allah. Bukan perbuatan Allah tu satu je. Faham tak? Perbuatan Allah tu banyak. Apa yang sedang Allah buat sekarang? Melihat lagi, mengatur, mentadbir, menghidup, mematikan, kan? Menjadikan apa? Menjadikan orang tu pandai, menjadikan orang tu ngantuk, menjadi orang tu faham, tak faham, kan? Macam-macam lah. Menjadikan orang tu bosan. Apa benda, kan? Macam-macam. Itulah. Mana perbuatan Allah banyak tak? Banyak. Tapi perbuatan yang satu artinya perbuatan yang mana? Perbuatan yang memberi bekas. Satu tu je. Perbuatan yang memberi bekas ada satu je. Perbuatan siapa? Allah. Tanpa menafikan perbuatan Allah tu menjadi, meniadakan, menghidup, mematikan, memanaskan. Kan panas sekarang ni. Berapa suhu sekarang ni? 35, malam hari 35. Malam hari 35, tuan-tuan bayangkan. Panas. Panas ketik orang kata. Orang utara kata panas lik-lik. Memanaskan, menyejukkan. Panas pasal aircon lah Ustaz. Sejuk. Siapa yang menyejukkan? Haji Hasan. Aircon. Siapa yang menyejukkan? Aircon lah. Ada? Aircon ke Allah? Sudah. Allah. Allah yang menyejukkan. Bukan aircon. Sama cuba? Aircon penyebab je. Aircon penyebab je. Mana tu? Baca tauhid tu, itu ahli tauhid tu. Mana tu?
Account penyebab je. Jadi orang ahli tauhid ni dia kenal. Itu kata ma'rifatullah tu. Orang ahli tauhid dia kenal Allah. Jadi dia tu tidak tertipu dengan sebab dan musabab. Hak jadi apa lupa diri ni sebab apa? Sebab tak kenal sebab musabab. Hak dia biasa sebab musabab lah yang memberi bekas, bukan Allah. Sedangkan Allah yang menjadikan sebab dan musabab. Adanya Nabi Isa tanpa ayah. Sedangkan sebab nak jadi anak kena ada proses mesyuarat agung. Tak ada mesyuarat, ia enggak jadi. Bikin macam mana kamu anak ndak ada bapa, tak ada suami? Tak masuk akal. Tak logik. Bukan tak logik, bukan tak masuk akal. Bersalahan ataupun melanggar adat, melanggar hukum adat. Adam tak ada ayah, tak ada mak. Ada main sebab musabab? Tak ada. Sebab musabab tak ada situ, ayah tak ada, pak dia tak ada, mak dia tak ada. Tiba-tiba ada Adam. Adam pun sunyi. Lonely. Lagu tu kan, Mr. Lonely. Datang Hawa. Bagaimana Hawa? Tak ada mana-mana, tak ada mak, tak ada ayah. Tak? Ada, pernah dengar Hawa binti Pak Ma'un? Tak pernah dengar kan? Tak ada mak, tak ada ayah, bukan Adam je, tak ada pak, tak ada mak. Hawa pun tak ada. Kejadian Allah Ta'ala ni boleh saja Tuhan jadikan tanpa ada sebab dan musabab. Dah apa Tuhan tak bagi tu? Ada orang tanya. Dah apa Tuhan tak bagi tu? Maknanya Tuhan jadi tanpa sebab musabab. Kenapa? 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 Cuba fikir. Saya je bagi jawapan. Apa dia? Memberi pelajaran. Betul tu. Boleh tu. Diterima. Memberikan ilmu. Betul tu. Memberikan ilmu. Kalau Tuhan tak jadikan sebab musabab, manusia pun tak dapat manfaat. Tak ada ilmu. Tuhan ajar Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Tuhan jadikan Adam, kemudian Tuhan ajarkan Adam sendiri secara langsung beberapa al-asma', ilmu yang tidak boleh dipelajari ataupun dikuasai oleh para malaikat. Malaikat tak mampu nak terima ilmu tersebut. Tapi kejadian Allah Ta'ala namanya Adam ni luar biasa. Tuhan ajar boleh. Itu tercengang malaikat. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum. Kemudian Adam pun buat presentation. Lepas Tuhan ajar tu, thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Dia ajar. Lepas dia ajar, Tuhan ajar, Nabi Adam pun ceritakan apa yang Tuhan ajar kepada malaikat. Malaikat pun tercengang, sungguh. Innaka subhanaka la ilma lana. Tu kita baca tu kan. Itu ucapan malaikat tu apabila mereka tercengang-cengang mendengar presentation Adam. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidaklah kami mempunyai ilmu illa ma 'allamtana, melainkan engkau ya Allah yang mengajarkan kami. Innaka antal alimul hakim, engkau ya Allah yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Itu kita baca semua tu bila belajar tu. Sebelum belajar, lepas belajar, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ni ucapan malaikat apabila melihat kejadian kehebatan, kejadian Allah Ta'ala yang namanya Adam.
Cucunya Bani Adam kitalah. Kitalah. Jadi betul lah Puan Najah sebut tadi itu, antara sebab kenapa Tuhan jadikan sebab dan musabab supaya kita mendapat ilmu. Maka dengan ilmu tu kita mengambil manfaat. Antara manfaat ilmu itu yang Imam Ghazali sebut, yang saya ulang-ulang, apa dia? Apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Imam Ghazali sebut, saya ulang sokmo. Ni tak ingat ni, kena catat ni. Ni kalau saya ulang lagi tak ingat, ni memang nak kena marah ni. Apa dia? Antara tanda ilmu yang bermanfaat ialah ilmu tersebut menyebabkan orang yang ada ilmu tersebut, ilmu itu makin mengenal Allah. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Tulis. Tanda ilmu yang bermanfaat, Imam Ghazali kata, ilmu tersebut menjadikan orang itu semakin mengenal Allah. Satu. Kedua, tanda ilmu yang bermanfaat, Imam Ghazali kata, menjadikan orang tersebut makin mengenal aib sendiri. Itu nombor dua tu. Sempat tak tu? Kena catat tu. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu tandanya ialah menjadikan seseorang itu makin mengenal Allah. Ni belajar ilmu tauhid kan ni. Berapa tahun belajar, tak kenal Tuhan, tak bermanfaat lah tu. Maksud mengenal Allah ni datang apa? Datang khauf, datang takut. Datang takut nak buat maksiat. Ini sambung badak buat maksiat. Belajar tauhid. Sambung badak yang mengata kat orang. Tak ada buah keimanan tu, tak ada buah tauhid. Mengata kat orang, ambil hak orang. Apa lagi? Macam-macam lah. Yang kedua, Imam Ghazali kata tanda ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu tersebut menjadikan orang itu makin banyak mengenal aib sendiri. Kalau dia belajar ilmu fiqh, datang ke surah Parit Baki, pergi ke masjid, tengok banyak salah orang, salah sembahyang orang. Itu ujian lah tu, ujian. Tengok orang lain baca Quran, baca Alhamdulillah, terus dia Subhanallah. Dia nampak aib orang, bacaan orang. Bukan kata tak boleh, bukan kata salah, tapi kalau banyak kita mengetahui aib orang berbanding aib sendiri, itu bermasalah. Bukan erti maksud saya di sini, bila ada kesalahan yang dilakukan oleh orang, kita tak boleh tegur, tak boleh nasihat. Kita tahu kita wajib tegur, nasihat kalau mampu. Makna di sini kita ni dok sibuk banyak sangat aib orang, masalah orang, kekurangan orang, kekurangan sendiri tidak nampak. Ini masalah besar. Ilmu yang bermanfaat menjadikan orang itu makin mengenal diri, makin mengenal aib diri sendiri. Ilmu ni kan umpama cahaya. Imam Syafi'i kata, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tak akan masuk ke dalam hati-hati pelaku maksiat. Makin banyak ilmu, sepatutnya makin terang cahayanya, makin nampak apa yang ada di mukanya. Tengok cermin, siapa tak paling cantik hari ni? Biasa orang perempuan lah, bukan mak-mak lah. Anak-anak mak, anak-anak daripada mak. Player macam saya lah yang muda-muda kan. Sikit cermin, masing-masing ada cermin kecil. Cari tengok anak-anak dara tuan-tuan kan, ada cermin kecil. Dia tengok apa yang ada kat muka dia. Kalau gelap nampak tak? Walaupun ada cermin, tak nampak. Jadi perlukan cahaya. Itulah ibarat ilmu. Makin banyak kita mengenal kelemahan diri sendiri. Baik. Ini jadi panjang sikit. Dan cerita tadi, kenapa Tuhan jadikan sebab dan musabab? Kerana nak memberikan ilmu kepada manusia. Jadi ilmu tu kena, ilmu yang kita ada ni kita usaha. Berbeza sifat ilmu Allah Ta'ala. Tuhan ada ilmu, Tuhan mengetahui sesuatu tanpa usaha. Kita tahu dengan usaha. Antaranya apa? Antaranya mari datang majlis ilmu, dengar pengajian ilmu, kitab, macam-macam bidang. Ilmu fiqhnya baik, ilmu tauhidnya baik, ilmu tasawufnya baik, macam-macam ilmu kita belajar. Kena usaha.
dengan mengantuknya, dengan malasnya, kena mujahadah. Lawan, bersungguh-sungguh. Supaya orang puasa 6 ni. Ingat senang ke nak puasa 6? Tonton sedap lah habis dah puasa 6. Habis je bulan puasa, 1 Syawal raya, 2 Syawal terus direct. Puasa 6. Tonton okey lah kan. Orang lain yang struggle ni, ya Allah Ustaz, susahnya nak puasa 6 Syawal. Memanglah. Kelebihan 1 tahun tu tak sama dengan sebulan. Kenapa? Tuhan bagi 1 tahun bosku. Jadi dia punya perlawanan nak melawan nafsu tu lebih mencabar daripada bulan Ramadan. Itu kesinambungan tu. Jadi siapa belum puasa, habis puasa 6 Syawal, ada masa lagi. Hari ni berapa baru? 22 Syawal dah. 22 ke 23? 23 ada lagi. Sabtu last sekali kan? Hari Ahad kita raya. Baik. Balik semula tadi kita. Jadi Tuhan jadikan kita ni boleh je makhluk ni tanpa ada sebab dengan musabab. Dah memang Tuhan tunjuk beberapa peristiwa, satu perkara tu dijadikan tanpa sebab dan musabab. Tapi Tuhan tetap nak buat sebab musabab. Pertama nak jadikan manusia tahu kenal. Lepas tu hikmahnya Tuhan jadikan apa? Bila disebutkan adanya sebab dengan musabab, hikmahnya Tuhan jadikan surga dan neraka. Baik. Ada nak tanya? Tak ada nak tanya sila. Baik. Kemudian kita masuk kepada perkara yang bukan agak sulit, yang agak orang kata boring ke tak tahulah. Sekarang ni kita nak masuk kepada masalah ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Saya ingat 2 je ilmu saya. Sebenarnya ada lagi tapi saya lupa. Dia ada lagi 3 ke 4 lagi. Tapi malam ni saya sebut 2 sebab Tuhan simpan yang lebih dia. Tuhan tak izin. Usaha saya setakat tu je. Usaha tapi yang ingatnya 2 je. Sedap bagi jawapan selamat. Betul lah. Kan? Jadi kita kenal kelemahan kita. Jadi manusia ni dia jadi sombong, dia jadi lupa daratan, ada duduk menyalahkan orang lain, dia berasyak dia. Firaun jadi lupa, jadi sombong. Jadi agah orang kata. Sebab apa? Sebab dia tak merasakan datang daripada Allah. Semuanya datang daripada diri sendiri. Jadi orang ahli tauhid ni tak biasa sombong. Bukan diri sendiri datangnya, tapi daripada Allah. Baik. Mana tadi? Sekarang kita nak masuk kepada perbahasan ayat mutasyabihat. Jadi dalam Quran ni tuan-tuan perempuan, ada ayat apa? Ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Tulis. Ayat yang memberi kesamaran. Ayat yang memberi kesamaran. Kesamaran yang macam mana? Kesamaran yang menjadikan ayat itu seolah-olah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Seperti apa? Seperti contoh ayat yadullah fauqa aydihim. Apa makna yadu? Tangan. Yadullah, tangan Allah kalau diterjemah. Tapi sebenarnya jangan diterjemah. Tetapi kita wajib sahaja beriman dengan perkataan itu, lalu sahaja. Itu cara. Sekali lagi saya ulang, apabila bertemu ayat mutasyabihat, kita baca. Kalau ada terjemahan ayat tersebut kepada perkataan yang tak layak, maka jangan kita pegang terjemahan itu. Contoh, yadun, maknanya tangan. Apa makna tangan? Apa yang tuan-tuan faham dengan perkataan tangan? Tangan? Tangan kan? Kalau sebut tangan lah. Orang tak faham tangan tu tiang. Tangan tu apa? Tiang. Terus, bila kata sebut tangan, terfikir apa? Tangan lah. Tak ada kalau kata sebut tangan, terus tergambar Maggie. Awak ni tak betul.
Sebut muka, terus terbayang apa? Muka lah. Taklah. Bila sebut muka, terbayang. Terbayang apa? Terbayang benda lain. Tidaklah muka. Oleh sebab tu, ayat mutasyabihat ni ada dalam Quran. Tuhan sebut surah Al-Imran ayat yang ke-7. Itu dia sebut. Ayat ke-7 surah Al-Imran. Sebab dalam kitab kita tak sebut. Ini sumber ataupun punca. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran itu ada ayat yang dipanggil muhkamat dan mutasyabihat. Bila dibaca terus fahami, tak ada rasa keraguan, tidak timbulnya persoalan, terus kita faham. Contoh, wa aqimus salah, dan hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Ada faham benda lain ke? Tak ada kan? Wa atuz zakat, dan hendaklah kamu menunaikan zakat. Jelas, tak ada apa-apa keraguan ataupun persoalan. Terus kita faham. Wala taqrabuz zina, Tuhan kata. Dan janganlah kamu, wahai orang beriman, lelaki dan perempuan, mendekati zina. Jangan dekat dengan zina. Terus faham. Itu dipanggil ayat muhkamat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus faham apa maksud dia? Segala puji bagi Allah. Muhkamat lah tu. Maliki yaumiddin. Tuhan itu raja. Raja pada hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Contoh lain, qul, katakan Muhammad, huwa, Allah itu, huwa Allah ahad, huwa Allahu ahad. Allah itu esa, Allah itu Ta'ala itu tunggal. Tetapi ada ayat-ayat yang dipanggil selain daripada muhkamat, dipanggil mutasyabihat. Biar biasa kita sebut muhkamat, satu lagi mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat ni ayat yang memberi kesamaran kepada kita, sehingga sekiranya ada orang yang datang zaighun, siapa ada Quran ataupun dalam handphone tu boleh tengok dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7. Tuhan kata, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Situ tau dia punya ayat dia tu. Tuhan nyatakan dalam ayat yang ke-7, dia, yakni Allah Ta'ala, yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad daripada ayat itu, daripada Al-Quran itu, minhu ayatum muhkamat. Ada ayat sebahagiannya yang dipanggil muhkamat, yang tetap, yang jelas, tegas, nyata maknanya dan maksudnya. Itu ayat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya ada juga Tuhan turunkan daripada Al-Quran ni ayat-ayat yang samar, tidak jelas maksud dan maknanya. Oleh sebab itu oleh sebab adanya ayat mutasyabihat itu, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, oleh sebab adanya ayat mutasyabihat itu, timbullah kefahaman daripada kandungan ayat mutasyabihat itu dalam hati-hati orang yang mempunyai zaighun, kecenderungan, kesesatan, kefahaman yang pincang disebabkan nafsunya. Itu ayat mutasyabihat. Tuhan dah ingatkan supaya kita berjaga-jaga dengan kefahaman yang songsang daripada ayat-ayat mutasyabihat. Heran tak? Ada persoalan tak Haji Hasan? Agak-agak apa nak tanya kalau dengar ayat ni? Ada nak tanya tak? Dulu saya dengar ayat ni, saya tertanya. Kemudian saya peram soalan tu. Merana lama jugalah. Saya tak faham kenapa Tuhan turunkan ayat mutasyabihat.
Saya kata, kenapa Tuhan nak turunkan mutasyabihat? Dah tahu kalau turun mutasyabihat, timbul apa? Satu polemik. Betul tak? Kenapa nak turunkan? Jadi kacau huru hara. Kan senang, semua muhkamat je. Ya. Kan muhkamat? Kan senang kalau turun Quran tu jelas maknanya, maksudnya. Tak payahlah kita berbalah-balah, bergaduh. Nah, kan senang macam tu. Timbul terdetik di hati saya. Tuan-tuan faham tak? Tadi ada tak terdetik bila saya terangkan maknanya? Terdetik kan? Nah. Jadi jawapannya apa? So kita mengkaji. Bila tu bergaduh, lepas tu ada orang yang sesat. Daripada ayat-ayat mutasyabihat timbul orang-orang yang golongan yang dipanggil mujassimah. Golongan yang menjisimkan Tuhan. Tuhan berkepala, Tuhan macam lelaki yang handsome, berjisim. Kan punah. Jadi mereka sesat, lepas tu dimasukkan dalam neraka. Kenapa Tuhan buat macam tu? Kenapa? Kenapa Tuhan buat macam tu? Kenapa? Jawapannya kita akan jelaskan pada siri pengajian akan datang. Boleh ke? Dah lewat tu 8.30. Nah, sila tanya teruslah. Nah, terus tanya. Kepincangan. Maknanya kepincangan hati dia macam mana? Mengikut hawa nafsu dia. Kepincangan hati makna jiwa dia tu, hatinya itu menurut hawa nafsu. Hawa nafsu disebabkan apa? Disebabkan dia ada ilmu. Ikut nafsu dia tu. Bukan ikut nafsu ni orang tu merompak, zina, na'udzubillah. Bukan semestinya macam tu. Orang yang salah faham berkenaan tentang zat Allah, sifat Allah, itu pun orang yang mengikut hawa nafsu. Seperti saya sebut tadi, golongan mujassimah, golongan mutasyabihah, menyamakan Tuhan ni macam ni timbul. Sebab apa? Timbul daripada ayat Quran, kefahaman yang pincang, yang salah, yang salah. Mana sini ayat mutasyabihat ini perlu seorang tu berguru. Yes, belajar dan mendapat maksud makna yang tepat. Bagaimana seseorang itu perlu berinteraksi. Allah, ayat moden pula. Macam mana? Makna dia memahami. Macam mana dia nak memahami ayat mutasyabihat? Dia kena ada ilmu. Contohnya macam Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala ada muka. Maksudnya sini muka Allah muka keseluruhan Muhammad. Itu nanti tu. Mana di setiap apa buat dia mengetahui semuanya. Apa makna wajah situ? Bukan mengetahui. Wajah di situ seperti mana dalam surah Allahumma samad, surah Ar-Rahman kan. Makna wajah di situ pada satu pandangan bermakna zat, diri Allah Ta'ala. Bukan ilmu Allah Ta'ala. Itu satu tafsiran, satu pandangan. Tapi kita tak masuk lagi tu pandangan tu. Cuma saya nak bagi tuan-tuan clear, jelas. Apa sebab Tuhan menurunkan dua jenis ayat ini, muhkamat dan mutasyabihat. Berkenaan pandangan tu kita akan huraikan tu pada pengajian akan datang. Jangan bimbang. Cuma saya nak jelas dulu sini. Kenapa? Adanya muhkamat, kerana adanya mutasyabihat. Kerana apa? Seperti adanya iman dan kufur. Kenapa Tuhan nak jadikan orang kafir? Kan senang, semua ini orang beriman. Tak perlulah ada Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun. Kan? Betul tak? Tapi kenapa ada? Sudah. Boleh je Tuhan nak jadikan kita ni super semut. Kan? Semua sama je kan? Semut contoh, ada beberapa makhluk yang sama je. Dia tidak beragam. Tidak bergaduh sama dia, sepakat dia semua. Ada yang balas sama dia. Boleh je, tapi Tuhan tak mau buat macam tu. Sebab apa? Sebab Tuhan nak uji. Tuhan nak uji kita. Maka orang yang selamat daripada ujian Allah Ta'ala, maka dapatlah janji baik, kebahagiaan yang
sebenar, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti kita akan uraikan. Itulah kalau kita nak sebut kenapa ada mutasyabih, ada muhkamat, seperti adanya iman dan kufur. Poin dia Tuhan nak uji. Tuhan nak uji kepada manusia. Sebab tu kita ni kena belajar. Apa erti sayang anak tangan-tangan kan? Kalau kita ertikan tangan-tangan lah. Sayang bini tinggalkan lah. Tapi maknanya apa? Ertinya tangan-tangan kan? Tinggalkan. Tapi maknanya apa? Cari. Pengajian akan datang saya tanya balik kerja rumah ni. Wallahu ta'ala a'lam.